Baik, dari Cyber Security Brunei membawakan kepada audiens kita ya. Memang kebiasaan kita didengarkan perkataan-perkataan baru. Tapi satu perkara yang bagi kita ni kalau mendengarkan biasa-biasa saja, ia bagaikan macam satu perkataan yang menarik. Akan tetapi bahaya di sebaliknya perlu untuk kita ni sama-sama ketahui, Sarina. Walaupun pada dasarnya ia merupakan perkataan English, ya, terma English, tetapi ia digunakan kerana ia membawa kefahaman yang lebih mudah di kalangan masyarakat ataupun pengguna cyber. Jadi dalam segmen Cyber Security Brunei hari ini, kita ni akan memperkenalkan satu lagi ancaman jenayah cyber, iaitu smishing. Smishing, bukan mancing, smishing. Jadi pada episod kita akan ketahui lebih lanjut bersama dengan narasumber kita, iaitu Yang Mulia Puan Siti Khadijah binti Haji Ismail, penganalisa keselamatan siber berusaha. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa khabar Puan? Baik, alhamdulillah. Sehat ya. Sehat. Baik, macam-macam sudah terma yang tadi dengar. Malahan setiap satunya ni mempunyai makna yang berbeza. Pada 2 minggu lepas ada turun perkatakan mengenai dengan phishing, phishing juga pernah. Phishing itu laknat tu. Baik, hari ini smishing. Mungkin sebagai mukadimah ni Amara, terus saja kami ingin mengetahui untuk Puan menerangkan lebih lanjut berkenaan dengan topik kita ni hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Tuan Muhammad dan Puan Sarina dan para penonton sampai pagi pada hari ini. Saya terlebih dahulu, saya bagi pihak Cyber Security Brunei ingin mengucapkan ribuan terima kasih ke atas jemputan wawancara pagiannya dan memberikan peluang kepada CSB untuk mengongsikan pelbagai isu-isu mengenai ancaman-ancaman keselamatan cyber yang banyak berlaku pada masa ini. Topik kita ni pada hari ini adalah smishing. Selalu yang kita ni dengar phishing tadi. Ini smishing lagi. Okey, smishing adalah salah satu teknik penjenayah cyber untuk mengambil data peribadi pengguna ataupun mangsa untuk mengambil data peribadi kita ni untuk tujuan penipuan. Tapi ini adalah melalui khidmat pesanan ringkas yang selalu kita panggil SMS ataupun melalui aplikasi pesanan segera, instant messaging lah tu. Maksudnya di sini WhatsApp, Telegram. Dan ini sebagai contohnya kita saksikan di Kencah TV ni Puan. Inilah ya, katanya apa yang lagi ditunggu, hadiah 6,000 anda tilah resmi daftar dan dapatkan. Jadi inilah contohnya ya. Dan ada pautan link di sana. Dan juga mungkin dapat dikongsikan bagaimana smishing ini boleh terjadi Puan. Ya. Okey. Seperti yang saya katakan tadi, smishing adalah menerima mesej melalui pesanan ringkas SMS ataupun apa je aplikasi pesanan segera melalui WhatsApp, Telegram. Terutama sekali mangsa menerima mesej melalui SMS yang mengandungi pautan yang mencurigakan. Dan apabila mangsa mengklik ataupun menekan pada pautan tersebut, mangsa akan dihalakkan ke laman web yang direka cipta oleh penjenayah cyber. Jika mangsa tidak mengenal pasti terlebih dahulu akan kesahihan laman web tersebut, sudah tentu mangsa akan memasukkan maklumat peribadi mereka seperti kelayakan log masuk. Kelayakan log masuk di sini adalah seperti email, nombor telefon, nama dan juga kata laluan. Dengan adanya maklumat seperti yang disebutkan tadi, penjenayah cyber boleh menyalahgunakan maklumat tersebut untuk tujuan penipuan. Jadi maksudnya melalui SMS, mana-mana aplikasi short messages, sama ada melalui aplikasi yang tadi gunakan seharian seperti Telegram, WhatsApp, ya, macam-macam sebenarnya. Jadi dari sana tu boleh saja kena hantar menyatakan kita mungkin manang ataupun seumpamanya ada pautan ataupun link disertakan. Jadi link itu yang sebenarnya menjadi ancaman. Yes. Dan dalam hal ini mungkin juga kita ingin mengetahui apa risiko yang boleh saja berlaku kepada smishing ni. Okey. Seperti yang kita sedia maklumlah, apa saja ancaman-ancaman cyber tetap memiliki risiko masing-masing. Begitu juga dengan smishingan ya. Salah satu risikonya adalah pencurian identiti, iaitu sambungan ataupun pautan yang tidak selamat boleh mendedahkan maklumat peribadi. Penjenayah boleh
mengirim pautan link melalui perkhidmatan pesanan ringkas SMS yang mengarah ke laman web palsu seperti laman log masuk perbankan yang tadi selalu pakai username ataupun password email. Pengguna mungkin secara tidak sengaja memasukkan maklumat sensitif mereka seperti nama pengguna, kata laluan ataupun butiran kad kredit di laman palsu ini yang kemudian boleh dicuri oleh penjenayah untuk pencurian identiti ataupun penipuan kewangan. Nombor 2, risikonya adalah penipuan kewangan. Jika kata laluan, butiran kad kredit dan kelayakan perbankan terdedah, ia boleh menyebabkan kerugian kewangan. Dan apabila penjenayah cyber mendapatkan akses kepada maklumat kewangan melalui serangan daripada perkhidmatan SMS yang dihantar, ia boleh menyebabkan kerugian kewangan melalui transaksi tanpa kebenaran ataupun pencurian identiti. Maksudnya di sini kita boleh nampak daripada transaksi kita ni lah statement kita ni, cek di sana kalau ada ada yang suspicious usulnya, ditakuti inilah terjadi. Ini salah satu risikonya. Yang ketiga, akses tanpa kebenaran. Penjenayah boleh mencuri dan seterusnya pakai data melalui peranti auda, maksudnya telefon bimbit ke komputer ataupun tablet yang dipakai. Pautan link yang mencurigakan boleh direka untuk mengumpul credential log masuk. Dan seterusnya boleh digunakan untuk mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada akaun pengguna di pelbagai perkhidmatan dan platform. Dan seterusnya risikonya boleh juga kebocoran data. Kebocoran data dalam smishing bermaksud apabila maklumat peribadi seseorang disalahgunakan oleh penjenayah melalui mesej teks palsu. Contohnya, jika anda memberikan nombor kad kredit ataupun kata laluan kepada penjenayah yang menghantar mesej palsu, itu dianggap sebagai kebocoran data. Nombor 5, risikonya adalah penyebaran pautan yang mencurigakan, selalunya yang viralnya. Penjenayah cyber akan menyebarkan pautan link yang berbahaya melalui pelbagai saluran, termasuk juga di media sosial dan email. Nombor 6, risikonya muat turun malware. Pautan link yang mengarahkan ke laman web berbahaya atau yang mencurigakan boleh menyebabkan malware dimuat turun dan dipasang pada peranti pengguna. Terinstall dalam phone kita ni. Perisian hasad ini boleh termasuk virus, trojan, perisian hasad tebusan, maksudnya ransomware in English, atau jenis perisian jahat lain yang boleh memkompromi keselamatan dan data peranti. Tapi kalau kita melihat daripada senarai risiko yang boleh saja terjadi berakibat daripada smishing ini, antara yang barangkali menjadi kegusaran ini penipuan kewangan dan juga akses tanpa kebenaran itu. Tambah lagi barangkali kalau hal itu boleh saja draw akses melalui telefon pintar dan juga tablet. Dan juga kalau menyentuh tentang telefon pintar ini, Puan, ramai juga mengatakannya telefon Puan ni telefon buah. Kita fahamlah ya. Ini kan pernah ada ada virusnya ataupun dan juga sebagainya. Jadi adakah itu dipersetujui oleh Puan ataupun tidak ada yang selamat? Ada risiko. Memang semua telefon ada risikonya masing-masing tu. Kalau tekanan, pasal kalau apa juga telefon bimbit yang tani pakai pun menerima SMS juga kan? Iya, betul. Jadi dari sana pun tani terdedah pada risiko. Terdedah juga pada risiko. Jadi adakah ada contoh di negara kita sendiri mengenai dengan jenayah cyber mengenai dengan smishing ini, Puan? Berikut adalah contoh smishing yang tular ataupun viral di kalangan masyarakat Ketani baru-baru ini. Di sini mangsa menerima mesej melalui SMS ataupun aplikasi perbualan segera mengenai barang yang dibelinya dalam talian yang sedang menunggu pengesahan sebelum membuat penghantaran. Sebelum penghantaran boleh dibuat, pembeli dikehendaki untuk membayar cukai dulu ataupun charge penghantaran melalui pautan yang disediakan dalam SMS atau aplikasi perbualan segera. Jika mangsa menekan pautan itu, mangsa akan dihalakkan ke laman web palsu yang direka cipta oleh penjenayah cyber. Dan apabila mangsa memasukkan maklumat peribadi seperti nama pemegang kad kredit, tarikh mansuh kad kredit dan nombor pengesahan kad kredit ke dalam laman web tersebut,
penjenayah cyber boleh menggunakan maklumat yang diberikan untuk tujuan penipuan. Memang ada terjadilah di negara kita ni. Pihak berusaha ada menerima beberapa laporan daripada orang ramai mengenai kejadian smishing. Jika Auda pernah memberi ataupun mengongsikan nombor perbankan Auda secara tidak sengaja, segera laporkan kepada pihak bank ataupun pihak polis dengan menyertakan resit pembayaran. Baik ya, ini antara amalan yang boleh kita lakukan lah apabila terasa kita ni menjadi mangsa kepada kesalahan ataupun jenayah siber ni ya. Dalam hal ini juga tu yang masa ni ada lagi yang jual sebelum ni tular tu maklum orang kehidupan kita ni pun ada fasa perubahannya, semakin moden kerana teknologi sudah canggih. Mengantar kad jemputan pun sudah melalui aplikasi mudah WhatsApp dan seumpamanya. Jadi ada jual sebelum ni kan tu ditularkan bukan link, konon link itu adalah kad jemputan, tetapi sebenarnya mengarah kepada link yang dan dalam hal ini juga pun adakah umpamanya kita ni dalam telefon pintar atau kita ni ada aplikasi perbankan, kita ni ada aplikasi umpamanya perniagaan dan seumpamanya lah. Kita ni kadang-kadang selalunya auto save kebiasaan kita ni tu auto save. Adakah melakukan auto save itu sesuatu yang baik ataupun macam mana? Saranan puan. Okey. Kalau saranan daripada Bruset, memang kami indah mensyorkanlah memakai autosave ni. Pasalnya kalau sekiranya penjenayah cyber ni kan menyerang ketani punya komputer, komputer ataupun telefon bimbit lah tu. Tapi telefon bimbit kita ni ada autosave. Komputer kita ni ada autosave. Jadi ia boleh ketani punya maklumat peribadi sudah tersave di sana. Dengan sendirinya penjenayah cyber boleh ambil ketani punya maklumat peribadi dan ia boleh memakai untuk tujuan penipuan yang lain. Jika sekiranya macam contohnya lah ketani makai Facebook, Instagram, terus login. Okey. Diorang penjenayah cyber boleh mengambil juga data maklumat kita ni dari sana. Kita ni meloginkan tak? And then ia boleh pakai, ia boleh login balik arah Instagram ataupun Facebook yang benarnya. Memakai maklumat yang ia dapat dari kita ni melogin itu. Sebab itu ada sebelum ani jual timbul anunya bukan saya tu yang mengupdate ke dalam laman sosial saya tu. Jadi kena hack ni ya. Itu salah satu Jadi bagaimana pula kalau seseorang itu menggunakan aplikasi yang boleh men-save tapi ia juga mempunyai ciri-ciri yang authentication. Bagaimana? Jangan lupa pakai masa ni ada sudah settingnya multi-factor authentication. Authentication InsyaAllah kami sarankan enable. Di-enablekan aplikasi yang kita pakai macam Telegram ada, Telegram ada, WhatsApp ada. Ya, ini menyentuh juga tentang amalan-amalan ataupun cara terbaik, langkah untuk kita ni berjaga-jaga. Mungkin dapat dikongsikan dengan lebih lanjut oleh puan sendiri. Sebagai langkah berjaga-jaga adalah dinasihatkan orang ramai untuk tidak menekan mana-mana pautan yang mencurigakan yang diterima melalui SMS, WhatsApp, Telegram ataupun media sosial. Sentiasa berwaspada jika pautan yang Auda klik itu membawa ke laman web yang menerima maklumat, yang meminta maklumat peribadi, kelayakan log masuk, iaitu credentials ataupun sebarang pembayaran. Dan pastikan kesahihan sebarang mesej yang diterima jua. Seterusnya, dapatkan kepastian daripada organisasi yang menghantar mesej yang diterima tu. Sekiranya Auda menerima mesej yang mencurigakan, ambil tangkapan skrin ataupun screenshot sebagai bukti dan laporkan kepada organisasi berkenaan. Jika Auda telah tersilap memberikan maklumat peribadi Auda, tukar kata laluan Auda dengan serta-merta. Sentiasa beringat bahawa smishing dan juga teknologi digital lainnya boleh dieksploitasi oleh penjenayah cyber. Dan Auda disarankan untuk sentiasa mengikuti perkembangan terkini. Dan yang penting sekali, mengamalkan amalan terbaik, keselamatan cyber untuk kekal selamat dalam dunia digital. Baik, sebelum kita mengajukan soalan terakhir ni jadi umpamanya kita ni menerima melalui SMS, sama ada di aplikasi WhatsApp ataupun Telegram ataupun mungkin juga DM daripada media sosial. Adakah kita ni
walaupun tadi Indah melayan ataupun membuka link, tadi biarkan saja ataupun adakah disarankan untuk di-delete message tersebut? Kami sarankan untuk mengignore, ignore dan delete. Delete saja. Takut tertekan. Kerana takut Indah sengaja katanya terklik, tertekan dia. Tambahan lagi seperti yang Puan nyatakan tadi, dengan adanya kepesatan teknologi digital, jadi ianya boleh saja dieksploitasi untuk kedepannya ada lagi cara advance. Selagi ia ada dalam kotak message kita ni, di dalam telefon pintar dan PC, mereka boleh saja menyebarkan malware dan seumpamanya. Memang masa ni penjenayah cyber memang ada sudahlah. Betul. Jadi membahayakanlah. Yang penting kesemua ini ianya akan bermula jika kita sendiri yang menerima mereka ya. Jadi walaupun sampai di telefon bimbit, tapi kalau kita langsung Indah menekan, insya-Allah ianya Indah akan dapat menggodam telefon bimbit kita ini. Tapi sekali saya ceritakan, okey, tutup saja betul, jangan tahan. Baik, Puan ingin juga mengetahui ini bagaimana jika orang ramai jika ada masalah ataupun kemusykilan, bagaimana untuk mereka menghubungi pihak Puan? Okey. Berikut dikongsikan cara untuk melaporkan jika sekiranya terjadi apa-apa jenis insiden berkaitan dengan jenayah cyber, iaitu habis kita boleh menghubungi kami melalui email kepada reporting@bruset.org.bn. Kami juga ada talian hotline 2458001 beroperasi selama 24 jam. Dan untuk yang malu-malukan bertelefon, kami ada juga talian WhatsApp 7170766. Untuk maklumat lebih lanjut, orang ramai boleh melayari laman web rasmi kami Cybersecurity Brunei di www.csb.gov.bn. Kami juga ada laman web inisiatif daripada pihak Bruset yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan keselamatan melayari internet dan keselamatan maklumat di kalangan masyarakat Brunei terutamanya. Anda boleh layari www.secureverifyconnect.info. Jadi ini merupakan laman web yang merupakan inisiatif daripada pihak Bruset yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan keselamatan ketika melayari internet dan keselamatan maklumat di kalangan masyarakat Brunei terutamanya. Baik, kita tidak sabar juga untuk mengetahui apakah lagi tajuk menerusi segmen Brunei, Cyber Security Brunei di keluarnya 2 minggu akan datang, ya. Pastinya cukup seronok kerana sebelum ini kita ni sudah membuat satu penerangan berkenaan dengan smishing, sebelum ini phishing. Mungkin juga kita ni akan merevise kembali apa yang dimaksudkan dengan phishing dan juga vishing. Banyak terma-termanya. Itulah yang penting semuanya share. Baik, apapun juga sebenarnya kepada bisnes kita, bukanlah semua ini kita ni ambil ringan sahaja, tetapi perkara satu berat bagi kita ini, terutama sekali bagi mungkin mereka yang bekerja di bahagian security ataupun yang boleh ada masalah-masalah tertentu. Jadi kita ucapkan terima kasih juga kepada narasumber kita, iaitu Yang Mulia Puan Siti Khadijah binti Haji Ismail, penganalisa keselamatan siber Bruset. Sekali lagi terima kasih Puan. Terima kasih. Assalamualaikum.